Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat pencinta Al-Quran, kawan-kawan, teman-teman yang dikasihi, dirahmati Allah, sama-sama kita memanjat syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Begitu sempurna nikmatnya yang diberikan kepada kita di dalam hembusan nafas kita, di dalam setiap saat dan detik kehidupan kita. Apa? Ha? Kenapa nak tekan? Begitu besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak akan terbayang betapa harganya dia, dan mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah ini, meninggalnya kita dari alam ini, meninggalnya kita dari kehidupan kita ini sebagai hambanya yang bersyukur. Itu saja, itu saja jalan kebaikan. Diawali dengan iman, dan antara sifat iman tadi itu ialah kita hidup sebagai orang yang bersyukur. Baik, kita sambung lagi muzakarah kita. Cumanya tadi ada satu kan kita kata tadi ada nak bagi nak doakan kan kepada sahabat kita, ada nak doa dan sedekahkan pahala tu. Bagus, nanti selepas pada ni, setiap kali atau setiap minggu bila majlis kita ada nak sedekah pahala pada sesiapa dan nak doakan pada sesiapa, kita boleh up lah, kita boleh tulis tu, jadi mudah kita nak baca nama tu. Dan mungkin orang lain pun yang datang lewat pun dia boleh niatkan terus, bila dia baca ayat, baca surah, 3 surah tadi, dan kemudian dia baca zikir itu, dengar majlis, terus dia boleh niatkan. Itu untuk pihak admin lah. Okey. Baik, sambungan. Apabila Sayyidina Ka'ab radhiyallahu taala anhu telah membuat keputusan untuk bercakap benar di hadapan Nabi SAW dan tidak memberi sebarang alasan, tidak memberi sebarang alasan berbandingkan dengan 80 lebih orang-orang munafik yang memberi bagai-bagai ucapan, bagai-bagai alasan lah untuk untuk mendapatkan keuzuran atau untuk supaya tak kena marah lah, bahasa mudahnya. Maka Sayyidina Ka'ab buat pilihan, wahai Rasulullah, aku tidak ada sebarang uzur yang aku nak beri di hadapan Tuan. Aku dalam keadaan sihat, aku dalam keadaan keperluan yang cukup. Jadi di sinilah sambungannya malam ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad sadaq, faqum hatta yaqdiyallahu ta'ala fik. Wa thara rijalun min bani Salimah fattaba'uni faqalu li wallahi ma 'alimnaka adnabta dhanban qabla hadha laqad ajazta fi alla takuna i'tadharta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadhara bihi ilaihi al-mukhallafun faqad kana kafika dhanbaka istighfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laka. Qala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi thumma qultu lahum hal laqiya hadha ma'i min ahad qalu na'am laqiyahu ma'aka rajulani qala mithla ma qulta wa qila lahumā mithla ma qila laka qala qultu man huma qalu Murarah bin Rabi' al-Amri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi qala fadhakaru li rajulaini salihaini qad shahida badran fihima uswatun qala famadaitu hina dzakaruhuma li. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar kata Sayyidina Ka'ab tu, maka Nabi pun kata, ni sebenarnya
Satu kalimah yang di dalamnya, kalimah ni pahit tetapi di dalamnya ada manis. Nabi kata, orang ini sesungguhnya telah bercakap benar, maka bangunlah kamu daripada majlis ini sehingga Allah akan membuat keputusan kepada kamu. Jadi dia punya natijah berbeza dengan orang munafik yang 80 orang. Orang munafik tu bila Rasulullah tanya, kenapa tak datang ke Tabuk? Mereka pun bagilah, sakit lah, kerana inilah, kebun lah, keluarga lah. Rasulullah kata, okey. Semoga Allah maafkan. Semoga Allah maafkan. Lain kali jangan buat lagi. Pergi seorang. Tapi bila Sayyidina Ka'ab kata, wahai Rasulullah, aku tak ada alasan. Maka Nabi kata, perkataan ni. Nabi kata, orang ini bercakap benar. Jadi kalimah itu manis. Walaupun ketika itu pahit dia dengar. Sebab apa itu sebenarnya basyarah? Itu yang dikata di sini Rasulullah memberi satu kata-kata penenang dalam kesempitan yang bakal dihadapi oleh Sayyidina Ka'ab. Nabi kata, orang ini benar. Itu kalimah yang tidak, kalau kita secara umum tak boleh cakap tu. Kerana benar atau dusta, itu bukan urusan kita kan. Itu urusan Allah Ta'ala yang mengetahui hati manusia ialah Allah. Tapi Rasulullah itu sudah basyarah dah. Sebenarnya situ dah berita gembira. Orang ini bercakap benar, cuma kau kena bangun dari majlis ni. Tinggalkan majlis kita, tunggulah Allah buat keputusan kepada kau. Jadi Sayyidina Ka'ab pun bangun, pergi. Tinggalkan masjid Nabi SAW. Maka bingkaslah bangun beberapa orang di kalangan Bani Salimah. Jadi Bani Salimah ni kabilah Ka'ab juga. Mereka terus kejar aku. Dan mereka kata, demi Allah, kami tak pernah tahu engkau buat dosa sebelum ni. Kami tak pernah tahu kau buat salah sebelum ni. Kenapa engkau tidak mampu memberi alasan? Tidak mampu memberi uzur, alasan kepada Rasulullah SAW. Seperti alasan yang telah diberi oleh orang-orang yang lain yang tak pergi tu. Bukankah cukup kepada engkau oleh istighfar Rasulullah SAW terhadap dosa kamu? Kan Rasulullah ucap tu, astaghfirullah. Rasulullah istighfar untuk kau tak cukup ke tu? Kenapa engkau buat keputusan macam tu? Kenapa kau tak bagi alasan macam orang lain? Maka Sayyidina Ka'ab kata, demi Allah, sentiasalah mereka itu, apa kita kata, sebut ulang pada aku. Cela kan, celaan tu kan. Kenapa kau tak cakap pada Nabi? Kenapa kau tak bagi alasan depan Nabi? Kenapa kau tak bagi alasan depan Nabi? Orang lain bagi alasan semua okey. Orang lain bagi alasan semua okey. Terus. Jadi sentiasa mereka mengulang-ulang kalimah tu depan aku sehingga datang dalam hati aku. Sebab inilah antara hadis-hadis yang istimewa bagi umat akhir zaman, kerana hadis ini menceritakan hati sahabat. Dia sendiri menceritakan hati dia. Dalam hadis tak banyak kita dapat peluang untuk mengetahui apa yang berlaku dalam hati sahabat. Kecuali adalah sedikit-sedikit hadis. Ni antara. Lepas tu hadis Sayyidina Ka'ab ni sebenarnya special sangat. Jadi dia kata apa? Mereka ni, kaum aku, kabilah aku sentiasa desak-desak aku. Kenapa tak cakap macam orang biasa? Kenapa tak bagi alasan? Sehingga datang dalam hati aku nak je pergi balik jumpa Rasulullah dan kata, wahai Rasulullah, tadi aku tipu je. Sebenarnya ada alasan. Maknanya macam nak cakap macam tu dah depan Nabi. Kata. Mana datang dalam hati aku ingin nak pergi jumpa Nabi sekali lagi dan aku dustakan diri aku. Maknanya tadi Rasulullah, aku cakap tak ada alasan, sebenarnya ada alasan. Sampai nak cakap macam tu. Tetapi tengok ilham Allah menyelamatkan. Kemudian aku pun bertanya kepada mereka, ada tak orang lain yang sama macam aku? Yang menerima nasib yang sama macam aku? Maka kabilah aku tu, yakni kabilah Bani Salimah tadi tu, pun kata ada. Ada dua orang yang mana mereka cakap macam kau, iaitu kami tak ada alasan wahai Rasulullah untuk tertinggal dari peperangan ini, kami tak ada alasan. Mereka cakap macam kau dan Nabi pun cakap kepada mereka sama seperti Nabi cakap kepada engkau. Maka aku bertanya, siapa dua orang tersebut? Maka mereka berkata, dua orang itu ialah Murarah bin Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi.
Jadi bila disebut dua orang ni, Sayyidina Ka'ab kata, nampaknya mereka telah menyebut di hadapan aku nama dua orang yang soleh yang telah menyaksikan peperangan Badar, maka pada mereka berdualah ikutanku. Maka terus aku buat keputusan, aku akan terus dengan pegangan aku ketika aku telah dengar nama dua orang itu. Nampak? Inilah yang dikata barakah mendengar nama orang soleh. Barakah mendengar nama orang soleh. Dengar nama orang soleh pun ada barakah. Sebab itu kita digalakkan menceritakan tentang kehidupan orang-orang yang soleh agar menjadi kita kata mententeramkan hati kita. Itu sunnah tu. Ceritakan kisah-kisah orang yang terdahulu itu sunnatullah. Sunnatun Nabi, sunnatus salihin. Sebab tu Allah cerita pada Nabi. Bila Nabi menghadapi kesusahan, Allah cerita Nabi-Nabi dulu. Bila sahabat menghadapi kesusahan, Nabi cerita kaum-kaum dahulu. Sebab tu bila guru tengok anak murid kesusahan, guru tadi pun akan cerita kisah orang dulu-dulu. Itu sunnah. Sunnatullah, sunnatun Nabi, sunnatus salihin. Jadi jangan mudah-mudah nak sebut perkataan penglipur lara lah. Sebenarnya di dalam kisah hidupnya orang soleh, di dalamnya ada agama. Kita dah belajar kan sebelum ni. Apa itu Quran? Quran itu seluruh kehidupan Nabi dan sahabat. Ada kehidupan yang dicontohi, ada kehidupan yang dijauhi. Kehidupan yang dicontohi itulah yang minal anbiya, siddiqin, syuhada, salih, semua ada dalam Quran. Kehidupan dijauhi, Yahudi, Nasrani, Majusi, munafikin, itu pun semua dalam Quran. Jadi Quran itu adalah kehidupan. Ingat, mudah-mudahan kita ingat, Quran ni bukan bacaan saja. Tambah lagi bacaan-bacaan, lepas tu nak gaduh je kerja. Tak ada. Quran ni adalah kehidupan. Maka keputusan telah diturunkan oleh Allah. Rasulullah SAW telah melarang untuk semua orang bercakap dengan kami bertiga. Mana orang yang tertinggal tu kan? 3 orang yang tertinggal tu, maka akhirnya Rasulullah kata, baik, mana wahyu dah turun, Allah Ta'ala kata semua orang tak boleh bercakap-cakap. Qala fajtanabana an-nasu aw qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu fama hiya bil ardi allati a'rifu falabithna ala dhalik 50 lailatan. Sayyidina Ka'ab berkata, setelah perintah itu turun, orang ramai pun terus menjauhkan diri daripada kami. Ataupun Sya'rawi, mereka telah berubah keadaan di hadapan kami. Sehingga bumi ini telah menjadi ganjil bagi diri aku. Tidak lagi bumi Madinah ini seperti bumi Madinah yang aku ketahui. Maka kami berada dalam keadaan seperti ini selama 50 hari. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutima yabkiyan. Adapun 2 orang sahabatku, iaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' itu, mereka berdua menghabiskan masa mereka hanyalah duduk dalam rumah mereka dan menangis. Taubat mereka kepada Allah. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaumi wa ajladahum fakuntu akhruju fa ashhadu as-salah ma'al muslimin wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahadun wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da as-salah fa aqulu fi nafsi hal harraka shafatayhi bi raddi as-salam am la thumma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazara fa idza aqbaltu ala salati nazara ilayya wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni hatta idza tala dhalika alayya min jafwatil muslimin Nashautu hatta tasawwartu jidara ha'iti Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilai. Fasallamtu alaihi fa wallahi ma radda alayya as-salam. Faqultu lahu ya Aba Qatadah anshuduka billah hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah. Fasakata fa'udtu fanashadtuhu fasakata fa'udtu fanashadtuhu faqala Allah wa rasuluhu a'lam.
fafadat aynaya wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Jadi Sayyidina Ka'ab kata, berbanding mereka berdua, mereka tu berumur. Ya, sahabat Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' ni berumur. Jadi mereka menghabisi 50 hari mereka dengan duduk di rumah menangis. Beristighfar kepada Allah Ta'ala. Adapun aku orang yang paling muda di kalangan kami, dan aku orang yang masih sihat, masih kuat di kalangan kami. Maka aku pun keluar pada rumah lah. Aku datang solah berjemaah dengan orang ramai. Aku pun pusing-pusing kat pasar dan tidak ada sesiapa pun yang bercakap dengan aku. Jadi dalam situasi seperti ini dipanggil kesilapan itu dirahmati. Ya, kesilapan itu dirahmati. Apa maksud kesilapan itu dirahmati? Katalah satu orang dia nak panggil orang lain. Kita ni memang dah di pulau kan. Bila dia tersilap, dia menyangka kita adalah orang yang dia nak panggil, dia pun panggil kita. Itu rahmat. Itu rahmat kan. Kita rasa, oh ada juga orang nak bercakap walaupun tersalah. Kan. Contoh yang paling mudah macam mana? Kerana orang Islam sesama mereka ada satu mahabbah, ada satu kasih sayang. Dan nanti kita akan cerita pula mahabbah dengan Rasulullah SAW. Jadi apabila dalam keadaan gundah itu, ucapan salam daripada saudara itu akan menjadi ubat bagi dia. Jadi sebab tu kalau dia keluar pun ada orang tersilap bagi Assalamualaikum. Ingat orang lain rupanya tak boleh cakap kan, contoh. Itu silap tu pun dia akan rasa subhanallah. Akan rasa hati dia tenang. Tapi tak ada orang bercakap. Dan bukan sekadar itu, aku pergi kepada Rasulullah SAW dan aku beri salam kepada Nabi sedang Nabi duduk selepas solat. Nabi duduk di tempat duduk Nabi selepas solat. Jadi aku masuk masjid, tengok Nabi sedang solat, aku tunggu Nabi lepas solat, kemudian aku beri salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka aku pun tertanya pada hatiku, dalam hatiku, ada tak Nabi menggerakkan bibirnya untuk menjawab salam ataupun tidak? Aku tengok je muka Nabi. Kan? Ada tak Nabi? Kok ada gerak bibir? Jawab. Kemudian aku pun bersolah hampir dengan Nabi dan aku curi-curi pandang kepada Nabi SAW. Inilah dipanggil mencari helah untuk melihat wajah kekasih, wajah yang dicintai. Kerana hakikatnya berada di hadapan Rasulullah tidak ada yang lebih afdal melainkan duduk dan melihat Nabi. Itu yang paling afdal. Bukan solat, bukan baca Quran, bukan tasbih, bukan zikir. Yang paling afdal ialah melihat Rasulullah. Itu benar. Duduk dengan Nabi, tunggu apa yang Nabi nak cakap. Sebenarnya begitulah adab pelajar dengan guru. Bila berada depan guru, berhenti. Semua zikir berhenti. Semua baca Quran berhenti. Semua amalan semua berhenti. Duduk depan guru. Sebab kita, umat akhir zaman, kita tak faham rohani yang Allah akan bagi disebabkan duduk dengan orang soleh itu lebih besar daripada amal yang kita buat seorang-seorang. Kita buat amal. Kadang-kadang kita buat amal pun bukan dengan Allah pun. Kita buat amal dengan penuh kelalaian. Kita buat amal dengan nafsu. Kita buat amal dengan niat yang salah. Tapi duduk dengan orang soleh itu kita akan dirahmati. Itu punya hadis semua tu. Nanti insyaAllah direzekikan Allah kita akan sampai nanti insyaAllah. Hadis tentang jalisus soleh. Perintah agar sentiasa duduk dengan orang soleh, dengan orang baik. Dan menjauhi jalisus su, orang-orang yang jahat. Menjauhi daripada duduk bersama dengan mereka. Kerana seperti kita faham penyakit zahir itu dia boleh berjangkit kan. Berjangkit penyakit zahir. Contoh ada satu orang kena corona kan dulu kita kena PKP tu kan. Satu orang kena corona kan. Semua orang tak nak datang. Sebab apa? Sebab dia kata berjangkit. Sebenarnya itu isyarah Allah Ta'ala nak beritahu pada kita. Kau ingat benda zahir itu dia berjangkit, itu buruk keadaan dia, paling kurang mati. Tapi kalau satu orang yang mana duduk dengan orang yang
taleh, yang buruk, keburukan daripada hati itu berpindah kepada kawan tu yang susah nak berhenti mengumpat. Susah nak berhenti mengumpat. Susah nak apa? Sangka baik pada orang. Susah. Kenapa? Berpindahnya keburukan tu. Ini yang kita nak daripada orang-orang yang soleh. Duduk dengan mereka agar berpindah kebaikan. Dengan adab dan niat. Tengok. Mana sahabat Sayyidina Ka'ab ni dia mencari-cari hilah macam mana nak tengok Nabi. Maka dah bagi salam pada Nabi, tak nampak pun Nabi jawab, dia pun solat sebelah Nabi. Dalam solat tu dia cuba tengok-tengok kan. Tengok-tengok Nabi kan. Dia kata aku paling muka aku tengok Nabi. Jadi bila aku paling muka aku tengok Nabi, bila aku mula tengok ke tempat sujud aku menghadap pada solat aku, tengok tempat sujud, aku rasa Nabi tengok aku Nabi tengok aku, nazara ilaik. Nabi tengok aku. Jadi bila Nabi tengok aku, ni lah peluang aku nak tengok wajah Nabi, terus pusing. Sayyidina Ka'ab kan. Tengok, Nabi tengok. Dia rasa Nabi tengok, terus dia pusing. Jadi bila aku pusing tengok Nabi SAW, Nabi pun berpaling daripada tengok aku. Jadi sebenarnya paling afdal apa dia? Tengok Nabi. Paling afdal. Sahabat faham. Kita kalau tak faham, ya ada ke solat macam ni, boleh tengok-tengok orang. Tak faham. Kita tak faham agama pun. Solat kita 1000 rakaat pun lebih mulia, lebih baik duduk dengan Nabi. Jangan main-main. Agama ni bukan faham-faham sendiri dan buat-buat sendiri. Dia mesti mengambil daripada orang yang sebelum kita. Baru hidup agama kita. Kita diajar dalam contoh adat. Satu orang anak, kalau tidak diketahui bapanya, macam mana keadaan anak? Tidak ada bin. Tidak ada bin. Apa berlaku pada anak? Kita faham kan anak tu akan rasa malu dalam hidup dia. Anak tu akan rasa malu dalam hidup dia sebab dia tak ada bin. Bin ni kan syar'i. Jadi mengapa kita suka buat agama kita seperti itu? Kita menganggap agama boleh belajar sendiri. Padahal agama itulah yang lebih penting, tak boleh belajar sendiri. Dia mesti datang, ada didatang daripada Rasul, berpindah kepada sahabat, berpindah kepada tabi'in, 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 seterusnya sampai hari ini. Semuanya itu dilahirkan. Generasi selepas itu dilahirkan agama mereka oleh orang yang sebelum mereka. Seperti kita hari ini dilahirkan oleh ibu dan ayah kita. Agama kita juga dilahirkan. Kita bukan lahir dengan agama. Agama kita juga dilahirkan dalam diri. Jadi penting itu. Jadi tengok. Sehingga dia kata begitu lamanya pemulawan orang Islam kepada aku rasa sangat sedih. Jadi aku pun berjalan sehinggalah aku masuk menyusup. Tasawwartu jidara haid ni maksud dia ialah aku menyusup. Dia naik panjat tembok dinding rumah Abu Qatadah. Haid ni makna kebun yang ada tembok. Aku panjat tembok kebun Abi Qatadah. Siapa Abu Qatadah? Abu Qatadah itu adalah sepupu aku dan orang yang paling aku cintai. Mana orang yang paling rapat sekali. Nak cerita pula ukhuwah dalam agama, lain pula. Tu ada bab lain. Maka aku pun bagi salam. Inilah sahabat aku yang paling rapat selama ini. Yang mana kami berjuang atas agama bersama-sama. Kami punya cinta kepada Allah sama-sama. Kami punya cinta kepada Rasulullah sama-sama. Kami punya jihad sama-sama. Kami punya taklim sama-sama. Tu. Maka aku pun masuk ke dalam kebun dia, aku tengok dia ada kat situ. Maka aku pun bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada sepupu aku tadi. Maka demi Allah dia tak jawab salam aku. Mana dia mencari-cari peluang kan mendapat jawapan salam tu sebenarnya. Mungkin ada orang tak jawab di depan orang ramai, mungkin dia boleh jawab di hadapan ketika bersendirian. Kenapa? Kerana dia mengharapkan itu kan ubat bagi dia.
Maka bila dia tak jawab, maka terus aku berkata kepada Abu Qatadah, sepupu aku tu, yang paling aku sayang. Dia kata, wahai Abu Qatadah, aku minta kepada engkau dengan nama Allah. Jadi ini ada pula permintaan dengan nama Allah. Ada hukum dia. Maksud di sini, kalau seseorang minta dengan nama Allah, kita yang dengar tu makruh bagi kita untuk tolak. Sebab dia telah minta dengan nama Allah. Jadi di sini dia kata, wahai Abu Qatadah, aku minta kepada engkau dengan nama Allah. Bukankah kau mengetahui aku ini mencintai Allah dan Rasul? Diam, Abu Qatadah, diam. Maka aku ulang lagi. Aku ulang lagi, aku tanya kepada dia. Wahai Abu Qatadah, bukankah engkau mengetahui aku mencintai Allah dan Rasul? Kita sama-sama berjuang dulu. Dia diam. Aku ulang lagi kali ketiga, wahai Abu Qatadah, bukankah engkau tahu aku mencintai Allah dan Rasul? Maka aku ulang kali ketiga, dia tetap diam. Tapi akhirnya di sini dia berkata, Abu Qatadah kata. Jadi di sinilah Qadhi Iyad dalam syarahnya mengatakan Abu Qatadah itu perkataan beliau. Dia kata apa? Tiba-tiba kedengaranlah Ubay ketika itu Sayyidina Ka'ab pun kata, aku terdengarlah Abu Qatadah kata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Jadi di sini Qadhi Iyad dalam syarahnya kata, Abu Qatadah itu bukan menjawab pun perkataan daripada Ka'ab radhiyallahu anhu. Tetapi oleh kerana desakan itu telah masuk dalam hati dia, maka dia berkata pada diri. Sebab dia sama-sama berjuang. Kalau dia kata, ya, memang kita dulu sama-sama berjuang. Jadi ketika desakan tu datang dalam hati dia, dia bercakap, bukankah aku cinta pada Allah dan Rasulnya? Last sekali, oleh kerana Nabi tak bagi bercakap, maka dia berkata kepada dirinya sendiri. Mana Abu Qatadah berkata kepada diri sendiri, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka di sinilah ketika ni habislah. Habis. Maksud habis apa dia? Terburailah air mata. Terburailah air mata aku. Dan aku pun berpaling, tinggalkan. Aku panjat balik tembok dan aku pun keluar meninggalkan sahabat aku yang aku cintai. Wallahu alam, sekadar itu pada malam ini. InsyaAllah lepas ini akan ada lagi hikmah dan ujian-ujian yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Kerana kita mengetahui bahawa apabila sesuatu perkara dilakukan kepada orang soleh, itu sebenarnya pelajaran bagi kita semua. Wallahu alam. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi